Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share satu kisah berkenaan salah satu juga kisah sahabat, iaitu Abu Ad-Darda. Okay. So Abu Ad-Darda ni adalah salah seorang daripada sahabat yang mana kalau sebelum ni kita banyak cerita tentang sahabat yang awal memeluk Islam. Tapi Abu Ad-Darda ni specialnya adalah beliau adalah antara yang agak lewat ataupun lebih lambat sedikit lah daripada sahabat yang lain dalam memeluk agama Islam. So pada suatu hari, kisahnya bermula satu hari Abu Ad-Darda ni bangun pagi-pagi pada awal pagi dan beliau sebenarnya nak tahu apakah perkembangan sahabat baiknya, iaitu Abdullah bin Rawaha. So semua orang pun tahu pada waktu tu Abdullah bin Rawaha dan juga Abu Ad-Darda adalah sahabat yang sangat baik sebelum masuknya Islam Abdullah bin Rawaha ni. So tanyalah Abu Ad-Darda ni pada orang sekitar tu, kat mana Abdullah bin Rawaha? Sebab baru habis peperangan kan. So orang sahabat yang lain pun kata Abdullah bin Rawaha telah kembali dan mendapat harta rampasan perang. Maksudnya Abdullah bin Rawaha masih adalah. So pada waktu tu legalah Abu Ad-Darda dan beliau terus pergi ke kedainya untuk melakukan aktiviti seharian. So pada waktu Abdullah bin Rawaha ni satu hari dia datang selepas daripada kisah peperangan tu, datang kepada rumah Abu Ad-Darda, dan apa yang terjadi adalah Abdullah bin Rawaha ni ketuk pintu. So isteri kepada Abu Ad-Darda ni datang. Dia kata Abu Ad-Darda tak ada dekat rumah, dia telah pergi ke kedai. So sikit lagi dia akan balik. Abdullah bin Rawaha kata tak apalah, boleh tak aku masuk? So isteri kepada Abu Ad-Darda ni pun bagi masuk. Masuklah Abdullah bin Rawaha dan cuba anda teka apa yang Abdullah bin Rawaha ni telah buat. Abdullah bin Rawaha telah masuk ke bilik yang khas untuk diletakkan segala patung berhala Tuhan-Tuhan sewaktu Abu Ad-Darda ni jahiliah. Pada waktu tu Abu Ad-Darda belum lagi memeluk agama Islam. So apa yang Abdullah bin Rawaha ni buat, dia keluarkan beliung dia dan dia potong semua patung-patung tu sampai berkecai patung-patung tu. Selepas tu dia balik. Kemudian isteri kepada Abu Ad-Darda masuk ke bilik tersebut dan melihat semua patung-patung Abu Ad-Darda tu hancur, dan menangislah isteri Abu Ad-Darda ni sehinggalah kepulangan suaminya. So bila Abu Ad-Darda ni balik, Abu Ad-Darda tanya, kenapa kamu menangis? So isteri dia kata, Abdullah bin Rawaha telah datang dan kau lihatlah apa yang terjadi kepada patung-patungmu. So Abu Ad-Darda pergilah ke bilik yang dia simpan semua patung tu, dan marahlah Abu Ad-Darda sebab dia tengok semua patung-patung ni telah hancur. Tapi marah dia adalah sekejap sahaja. Tiba-tiba Abu Ad-Darda ni fikir, kalau patung-patung ni membawa kebaikan ataupun ada kebaikan, pasti sewaktu Abdullah bin Rawaha ni nak hancurkan mereka, patung-patung ni boleh buat sesuatu untuk elakkan daripada Abdullah bin Rawaha menghancurkan mereka. So pada waktu tu sedarlah Abu Ad-Darda kesilapannya dalam menyembah berhala ataupun patung-patung tersebut, dan datanglah Abu Ad-Darda bersama-sama Abdullah bin Rawaha kepada Nabi, dan Abu Ad-Darda telah mengucap syahadah, dan pada waktu itulah Abu Ad-Darda telah memeluk agama Islam. So jom kita tengok macam mana Abu Ad-Darda selepas beliau memeluk agama Islam. Dia ceritakan Abu Ad-Darda ni sangat humble, sangat menjaga agama Islam ni, sehingga kan beliau telah meninggalkan segala harta benda termasuk kekayaan dan perniagaannya. Bayangkan, sehinggalah ada yang mengatakan kepada Abu Ad-Darda, kenapakah beliau melakukan semua itu? Abu Ad-Darda kata beliau nak mengejar segala masa-masa beliau yang telah terlambat kerana memeluk agama Islam, antara yang terlambat kan. So dia nak kejar sahabat-sahabat lain dalam beribadah kepada Allah, dalam menghafaz Al-Quran, dalam belajar Al-Quran kan. So sehingga beliau merasakan masa beliau untuk perniagaan tu adalah segala masa-masa sepatutnya beliau lakukan untuk beribadah kepada Allah. So itu adalah terpulang pada kita macam mana kita nak melakukan kebaikan, kerana segala kebaikan akan dilihat oleh Allah. So Abu Ad-Darda ni macam mana beliau telah meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang beliau rasakan telah mengganggu aktiviti hariannya untuk beribadah kepada Allah.
Okey. So pada waktu tu juga Abu Darda telah meninggalkan segala harta, segala kelemahan, kemewahan, dan pada suatu hari ada seorang pembesar. Siapakah nama pembesar tersebut? Iaitu Muawiyah telah datang, dan Muawiyah kata pada waktu tu nak kahwinkan anaknya Yazid dengan anaknya iaitu Ad-Darda. Sebab Abu Ad-Darda kan nama anaknya adalah anak perempuan Abu Ad-Darda ni adalah Ad-Darda. So Ad-Darda ni anak perempuan Abu Ad-Darda nak dikahwinkanlah dengan Yazid ni, tapi Abu Ad-Darda tak setuju. Abu Ad-Darda kata kalau Ad-Darda ni kahwin dengan Yazid yang kaya raya, pasti Ad-Darda ni nanti terlupa diri. So Abu Ad-Darda tak benarkan dan kahwinkan anak dia ni, Ad-Darda ni, dengan pemuda yang biasa-biasa. Okey. So ini adalah salah satu contoh daripada kisah Abu Ad-Darda, bagaimana beliau menjaga juga keluarganya daripada terlena dengan kemewahan dunia. Okey. So pada waktu pemerintahan Umar Al-Khattab, Abu Ad-Darda ni telah dihantar ke Damsyik untuk menjadi kira macam menteri lah dekat Damsyik. Mula Abu Darda tak nak, tapi bukan pembesar, khalifah ketika itu iaitu Umar Al-Khattab kata, tolonglah Abu Darda, aku nak kau yang jadi pembesar dekat situ, ataupun kita kata wakil lah di Damsyik. So akhirnya pergilah Abu Darda, dan Abu Darda sangat terkejut sewaktu sampai Damsyik bahawa pada waktu tu rakyat sangat mewah, dan dia kata, wahai sekalian rakyat ataupun sahabat ke semua, aku melihat engkau ni sangat mewah, tak sedarkah engkau bahawa kemewahan ni bakal melekakan kita? Dan pada waktu tu menangislah sahabat lain di Damsyik pada ketika itu, umat Islam ketika itu, kerana kata-kata Abu Ad-Darda ni, kerana kemewahan tu. Okay? So Abu Ad-Darda ni telah menjadi pembesar ataupun wakil umat Islam di Damsyik. Dan pada satu hari ketika Umar Al-Khattab datang ke kawasan ataupun tempat Abu Ad-Darda ni, terkejutlah Umar Al-Khattab kerana kemiskinan ataupun dhaifnya Abu Ad-Darda di rumah Abu Ad-Darda, keadaan Abu Ad-Darda ketika itu. Dan Khalifah tanya, bukankah aku telah memberi allowance kepada kau tiap-tiap bulan? Kenapa kau tak buat ataupun tak kemaskan ataupun tidak menggunakan harta yang aku bagi tu? Dan Abu Ad-Darda kata, tak ingatkah engkau pesanan Rasulullah bahawa lakukanlah ataupun berbelanjalah, lebih kurang ayat Rasulullah pada waktu tu, sahabat Rasulullah sebelum itulah, yang mana Rasulullah tidak ada ketika itu, tapi Abu Ad-Darda telah menasihatkan supaya mengingatkan semula juga Umar Al-Khattab, yang mana dia kata apa, tidak ingatkah kamu bahawa Rasulullah pernah bersabda bahawa hiduplah kamu seperti pengembara? So Abu Ad-Darda ni nak kata, inilah yang aku maksudkan pengembaranya, inilah yang aku cuba aplikasikan apa yang Rasulullah kata, inilah pengembara lakukan, tak banyak harta, tak simpan banyak barang, sekadar keperluan. So menangislah pada waktu tu Khalifah Umar Al-Khattab mendengar apa yang Abu Ad-Darda katakan. So kat situlah sebenarnya yang Abu Ad-Darda ataupun keistimewaan Abu Ad-Darda ni, maksudnya beliau sanggup bersusah payah kerana tidak mahu terlena dengan kemewahan. So insya-Allah, walaupun kita ni ada kemewahan, ada segalanya, ada macam-macam, tetapi jangan lupa untuk kita sentiasa mensyukuri apa yang Allah bagi dan melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah, kerana harta yang banyak juga dapat membantu umat Islam yang lain dan membantu kita di akhirat kelak dengan sedekah jariah. Alright, so itu sahaja. Jumpa di next ataupun cerita sahabat akan datang. Assalamualaikum.